Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Umaira akan membincangkan bab 4 iaitu Matematik Pengguna Percukaian bagi silibus Matematik KSSM tingkatan 5. Di dalam bab ini kita akan belajar subtopik yang pertama iaitu 4.1 Percukaian. Standard pembelajaran kita adalah untuk mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan yang melibatkan pelbagai cukai. Jadi objektif video kita pada kali ini adalah untuk mengira cukai pendapatan. Bagaimanakah mengira cukai pendapatan? Jadi ini adalah carta alir bagaimana kita ingin mengira cukai pendapatan, iaitu langkah pertama, hitung pendapatan bercukai. Seterusnya, hitung cukai pendapatan. Kemudian ditolak dengan rebate cukai dan kita akan dapat cukai pendapatan yang perlu dibayar. Jadi kita akan bincangkan satu persatu, iaitu yang pertama, hitung pendapatan bercukai. Apakah itu pendapatan bercukai? Jadi pendapatan bercukai di sini adalah jumlah pendapatan tahunan tolak pengecualian cukai tolak pelepasan cukai. Jadi jumlah pendapatan tahunan adalah segala bentuk upah, gaji, bonus, dividen, faedah, sewa, royalti dan premium. Manakala tidak semua pendapatan itu adalah pendapatan bercukai. Kita ada pengecualian cukai seperti allowance sara diri atau KOLA, subsidi majikan seperti allowance rumah, rawatan, allowance petrol dan sebagainya. Jadi apakah pula pengecualian cukai? Pengecualian cukai adalah semua perbelanjaan peribadi seperti hadiah, derma, sumbangan kepada kerajaan atau pelbagai organisasi yang diluluskan oleh kerajaan. Dan pelepasan cukai pula adalah perbelanjaan bagi kepentingan persendirian atau keluarga seperti KWSP, rawatan perubatan dan yuran pengajian. Seterusnya adalah dengan menghitung cukai pendapatan. Jadi apakah cukai pendapatan? Okey, cukai pendapatan boleh ditentukan dengan merujuk jadual kadar cukai. Jadi ini adalah jadual kadar cukai. Kita akan lihat contoh soalan bagaimana kita ingin menggunakan jadual kadar cukai sebentar nanti. Okey, yang ketiga adalah tolak rebate cukai. Jadi apa itu rebate cukai? Jadi kita akan tengok di sini. Okey, rebate cukai kita terbahagi kepada dua. Kalau lihat di sini, rebate sebanyak 400 pendapatan bercukai yang tidak melebihi RM35,000. Jadi sekiranya pendapatan bercukai tidak melebihi RM35,000, rebate-nya adalah sebanyak RM400 tertakluk kepada perubahan semasa. Dan yang kedua adalah rebate cukai juga adalah jumlah bayaran zakat atau fitrah, yang ini untuk warga negara yang beragama Islam sahaja. Jadi kita ada bulletin sikit di sini. Zakat bererti bersih, suci atau berkat. Zakat bermaksud mengeluarkan sebahagian harta untuk diagihkan kepada golongan tertentu seperti fakir miskin mengikut syarat-syarat tertentu. Jadi apabila kita mengira pendapatan bercukai, seterusnya kita akan dapat cukai pendapatan daripada pendapatan bercukai dan kita dah dapat mengenal pasti rebate, barulah kita boleh mendapatkan atau mengira cukai pendapatan yang perlu dibayar. Jadi di sini cukai pendapatan yang perlu dibayar adalah cukai pendapatan tolak dengan nilai rebate. Jadi kita akan melihat contoh soalan untuk kita lebih faham bagaimana mengira cukai pendapatan. Jadi kita lihat contoh 1, Encik Khairul memperoleh pendapatan tahunan sebanyak RM125,300 termasuk allowance. Diberi bahawa allowance berjumlah RM12,340 adalah dikecualikan cukai. Pada masa yang sama, dia memberi derma kepada perpustakaan sebanyak RM2,000. Jumlah pelepasannya pula ialah RM22,500. Hitung pendapatan bercukai Encik Khairul. Jadi di sini kita highlightkan soalan minta kita hitung pendapatan bercukai Encik Khairul, dan kita dah bincangkan tadi pendapatan bercukai adalah jumlah pendapatan tahunan tolak pengecualian cukai tolak pelepasan cukai.
Jadi di sini terdapatnya allowance yang tidak dikenakan cukai iaitu sebanyak 12,340. Jadi kita perlu kira jumlah pendapatan tahunan terlebih dahulu, iaitu jumlah pendapatan tahunan adalah jumlah pendapatan Encik Khairul sebanyak 125,300 ditolak dengan allowance pengecualian cukai atau pendapatan yang tidak dikenakan cukai di situ, iaitu 12,340. Jadi kita boleh menggunakan kalkulator di sini, iaitu 125,300 tolak 12,340. Jadi kita akan dapat 112,960, iaitu pendapatan tahunan yang bercukai. Kita tuliskan di sini. Okey, jadi kita dah dapat jumlah pendapatan tahunan. Seterusnya kita akan cari pendapatan bercukai, iaitu jumlah pendapatan tahunan tolak pengecualian cukai tolak pelepasan cukai. Jadi kita akan dapat jumlah pendapatan bercukai mengikut formula yang kita bincangkan tadi, iaitu jumlah pendapatan kita dah dapatkan sebentar tadi, iaitu 112,960 ditolak dengan pengecualian cukai. So pengecualian cukai kita di sini adalah derma yang diberi kepada perpustakaan, iaitu 2,000. Jadi tolak pengecualian cukai 2,000 ditolak dengan pelepasan cukai. Jadi pelepasan cukai telah dimaklumkan dalam soalan, iaitu 22,500. Jadi kita akan kira. Kita masukkan sahaja nilai menggunakan kalkulator, iaitu 112,960 jumlah pendapatan tahunan ditolak dengan pengecualian cukai 2,000, iaitu derma, kemudian tolak dengan pelepasan cukai 22,500. Jadi kita akan dapat jumlah pendapatan bercukai Encik Khairul adalah sebanyak 88,460. Jadi kita telah selesai mengira pendapatan bercukai bagi Encik Khairul. Seterusnya kita lihat pula soalan contoh 2 di dalam buku teks matematik tingkatan 5. Ashraf mempunyai pendapatan bercukai sebanyak RM47,531 pada tahun 2020. Dia telah membayar zakat berjumlah RM280 pada tahun tersebut. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Ashraf bagi tahun tersebut. Jadi untuk soalan 2, contoh 2, kita akan gunakan prosedur carta alir yang kita bincangkan sebentar tadi. Jadi langkah pertama adalah pendapatan bercukai telah dimaklumkan dalam soalan, iaitu sebanyak RM40,531. Jadi yang ni kita tak perlu cari lagi kerana terus diberi secara terus atau secara langsung di dalam soalan. Jadi kita akan mulakan dengan langkah 2, iaitu dengan menghitung cukai pendapatan. Seperti yang kita bincangkan tadi, cukai pendapatan dihitung menggunakan jadual kadar cukai. Jadi disebabkan jumlah pendapatan bercukai adalah 47,531. Jadi kalau kita lihat di sini, 47,531 berada di dalam lingkungan RM35,001 hingga RM50,000. Jadi kita akan pertimbangkan untuk 35,000 yang pertama jumlahnya adalah 600. Jadi kita dah dapat 35,000 yang pertama adalah 600. Seterusnya bakinya adalah 8% dengan kadar 8%. Jadi kita akan kira cukai ke atas bakinya selepas ini.
Jadi bagaimana untuk kita kira cukai atas baki berikutnya? Jadi kita telah ambil kira 35,000 yang pertama. Jadi kita nak dapatkan baki yang berikutnya, sudah pasti jumlah pendapatan bercukai iaitu 47,531 ditolak dengan 35,000 yang pertama yang kita telah pertimbangkan di dalam jadual kadar cukai. Okey, bakinya adalah sebanyak 8%. Jadi darab dengan 8% ataupun 8% di sini 8/100. Jadi kita boleh gunakan kalkulator. Saya tunjukkan bagaimana. Okey, jadi kita letakkan di dalam kurungan 47,531 ditolak dengan 35,000 yang telah kita pertimbangkan tadi. 35,000. Okey, bakinya kita darab dengan 8% ataupun 8/100. Benda yang sama sahaja. Okey, jadi kita akan dapat RM1,002.48 di sini. Jadi kita tuliskan jawapan kita untuk cukai ke atas baki yang berikutnya, iaitu RM1,002.48. Jadi di sini langkah 2 kita dah dapat, iaitu yang pertama RM600. Okey, yang kedua cukai pendapatannya adalah RM1,002.48. Jadi seterusnya adalah kita nak kira rebate. Jadi di sini kita tahu rebate sama ada 400 untuk pendapatan tidak lebih daripada 35,000 ataupun adalah jumlah zakat. Jadi dimaklumkan di sini zakat adalah 280. Jadi kita dah dapatkan rebate yang layak, iaitu rebate tolak cukai di sini adalah 280. Seterusnya kita boleh terus mengira cukai pendapatan yang perlu dibayar. Jadi seperti yang kita bincangkan, jumlah cukai pendapatan adalah cukai pendapatan ditolak dengan rebate. Jadi cukai pendapatan kita tadi adalah 600 untuk 35,000 yang pertama, dan unit bakinya adalah RM1,002.48. Okey, ditolak dengan rebate kita iaitu 280. Jadi di sini kita boleh selesaikan menggunakan kalkulator. Kita masukkan sahaja nilai. Ini kita boleh padam yang tak perlu di sini. Jadi 600 ditambah dengan RM1,002.48. Okey, akan ditolak dengan rebate 280. Okey, sama dengan RM1,322.48. Jadi cukai pendapatan asraf adalah RM1,322.48. Jadi kita telah selesai menjawab soalan contoh 2 menggunakan carta alir bagaimana mengira cukai pendapatan yang telah kita bincangkan pada awal video tadi. Okey, seterusnya kita akan bincangkan pula contoh 3. Encik Chan mempunyai jumlah pendapatan tahunan sebanyak 52,770 pada tahun 2020. Beliau telah mendermakan 300 kepada sebuah badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. Jadual di bawah menunjukkan pelepasan cukai yang dituntutnya, iaitu individu 9,000, insurans hayat dan KWSP 5,800, insurans perubatan 1,700 dan yuran pengajian sendiri 4,000. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Chan pada tahun tersebut dengan mengambil kira rebate cukai sekiranya layak. Jadi kita akan selesaikan soalan ini.
Jadi kita highlightkan di sini, soalan minta kita dapatkan cukai pendapatan. Jadi seperti yang kita sedia maklum, untuk dapatkan cukai pendapatan, kita akan menggunakan carta alir yang kita bincangkan pada awal video tadi. Jadi yang pertama, kita akan hitungkan pendapatan bercukai. Jadi kita dah keluarkan maklumat di sini, iaitu pendapatan tahunan 52,770, derma badan kebajikan 300 dan ada beberapa pelepasan cukai di sini. Jadi mengikut formula, pendapatan bercukai adalah jumlah pendapatan tahunan iaitu 52,700. Kita tuliskan di sini. Okey, tolak dengan pengecualian cukai. Dalam kes ini, pengecualian cukai adalah derma badan kebajikan iaitu 300. Okey, tolak pelepasan cukai. Kita ada banyak item pelepasan cukai di sini iaitu 9,000 tambah 5,800 tambah 1,700 tambah 4,000. Jadi ini adalah semua item untuk pelepasan cukai. Jadi kita kira kesemuanya. Okey, di sini kita masukkan jumlah pendapatan tahunan iaitu 52,700 ditolak dengan pengecualian cukai iaitu derma tadi iaitu 300, ditolak dengan pelepasan cukai. Pastikan kita letak jumlahnya semua di dalam kurungan. 9,000 ditambah dengan 5,800 seperti dalam jadual yang diberi ya. Tambah 1,700 tambah 4,000. Jadi kita dapat pendapatan bercukainya adalah 31,900. Jadi kita dah dapat langkah pertama iaitu pendapatan bercukai 31,900. Jadi kita boleh highlight di sini. 31,900. Okey, langkah kedua kita akan kira cukai pendapatan menggunakan jadual kadar cukai. Jadi kita lihat di sini, pendapatan bercukai kita adalah 31,970. Jadi berada di antara RM20,001 hingga RM35,000. Jadi kita akan pertimbangkan untuk RM20,000 yang pertama jumlahnya adalah 150. Jadi kita dah tulis di sini cukai bagi RM20,000 yang pertama adalah 150, bakinya adalah 3%. Jadi kita akan kira baki untuk baki cukai seterusnya. Jadi cukai ke atas bakinya sudah pasti 31,970. Kita tolak dengan RM20,000 pertama yang telah kita kenal pasti iaitu cukainya 150. Okey, bakinya adalah sebanyak 3%. Jadi kita darab dengan 3%. Jadi kita boleh kira hasilnya di sini menggunakan kalkulator. Okey, masukkan dalam kurungan 31,000 jumlah pendapatan bercukai 970 ditolak dengan RM20,000 yang pertama yang telah kita kenal pasti iaitu cukainya sebanyak 150 dan bakinya adalah sebanyak 3%. Jadi kita darab dengan 3% atau 3/100, benda yang sama sahaja. Okey, bakinya adalah RM359.10. Jadi kita boleh tulis di sini. Jadi kita dah dapat untuk step yang kedua iaitu kita ada cukai pendapatan RM20,000 yang pertama 150 tambah dengan bakinya iaitu RM359.10. Jadi langkah ketiga kita akan kenal pasti rebate. Jadi kalau kita lihat tadi rebate terbahagi kepada dua. Yang pertama, sekiranya pendapatan bercukai tidak lebih RM35,000, rebate-nya adalah 400. Jadi dalam kes ini rebate-nya adalah 400.
Jadi kita highlight di sini rebate yang layak adalah RM400. Jadi kita boleh tulis di sini untuk kita nampak kesemuanya. Jadi nilai rebate-nya adalah 400. Jadi seterusnya kita boleh dapat cukai pendapatan, iaitu jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar dalam kes ini. Jumlah cukai pendapatan ditolak dengan rebate. Jadi di sini cukai pendapatan yang perlu dibayar adalah jumlah cukai iaitu 150 ditambah dengan cukai pendapatan RM359.10 ditolak dengan rebate kita tadi iaitu 400. Jadi kita boleh dapat jumlah cukai yang perlu dibayar ialah 150 tambah RM359.10 ditolak dengan rebate iaitu 400. Jadi jumlah cukai yang perlu dibayar adalah RM109.10. Jadi kita telah selesai menjawab soalan contoh 3. Jadi sekian saja untuk video kali ini. Diharapkan murid-murid di luar sana dapat mengira cukai pendapatan dengan menggunakan carta alir yang kita bincangkan tadi. Sekian, terima kasih.